Antara paparan menarik hari ini, allowance minimum buat pelatih industri naik kepada RM800. Badrul Batiar sah calon Perikatan Nasional. PAS pertahan kenyataan Sanusi hina Sultan Melayu. Lagi skandal ke atas Sanusi berhubung curi hasil Bumi Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa pelatih yang menjalankan latihan industri di kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan akan menerima allowance perantisan minimum sekurang-kurangnya RM800 sebulan. Bagaimanapun, Anwar tidak mengumumkan tarikh permulaannya. Perdana Menteri berkata meskipun secara tradisi pelatih industri tidak menerima sebarang bayaran, namun allowance adalah penting terutama bagi mereka yang tidak berkemampuan dan miskin. Jadi untuk permulaan, interns dari segi tradisi memang tidak dikenakan bayaran. It's true. Sebab dia ada exposure and training. Tapi kalau dia datang daripada keluarga yang miskin, dan dalam beberapa dialog saya di universiti, mereka merayu betul. Dia kata, dahlah habis kerja, habis belajar, kemudian tak mungkin dia nak, dan tak ada lagi pinjaman dan bantuan dan PTPTN. Jadi terpaksa bergantung pada ibu bapa. Oleh itu, untuk kerajaan dan syarikat JLC, allowance perantisan minimum RM800 sebulan untuk semua intern. Anwar juga menyeru sektor swasta untuk membayar allowance kepada pelatih mereka. Pada sidang media berasingan, Ahmad Maslan melahirkan harapan agar semua JLC melaksanakan dasar ini berkuat kuasa serta-merta. JLC ni kita paksa rela lah sepatutnya. Paksa rela lah sepatutnya kalau ada istilah itu. Sebab apabila kerajaan telah mengumumkan dan JLC bawah kerajaan, saya kira dia boleh dianggap satu perkara yang patut dilaksanakan oleh JLC. Untuk syarikat swasta, tunggu pengumuman bajet nanti. Ditanya jika ini akan memberi kesan kepada JLC dengan pengumuman mengejut itu, Ahmad berkata ia tidak akan memberikan banyak kesan kerana tidak ramai pelatih yang diambil bekerja oleh mereka. Dia turut mengesahkan bajet 2024 akan dibentangkan pada 13 Oktober tahun ini. Selalunya minggu keempat, tetapi tak ada salahnya kita mendahulukan seminggu awal daripada biasa. Sebab ada banyak mungkin perkara yang akan sebelum bajet dan selepas bajet, pembentangan rang undang-undang macam-macam. Jadi kita mungkin nak memberikan lebih masa lah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama kerajaan Malaysia dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Tesla Incorporate dan SpaceX, Elon Musk akan membuka puluhan ribu peluang pekerjaan tenaga mahir di negara ini. Beliau berkata ia sesulang persetujuan diberikan Musk untuk melabur secara besar-besaran di Malaysia, termasuk membuka ibu pejabat Tesla di Cyberjaya. Anwar berkata perkara itu dimaklumkan Musk kepadanya dalam persidangan video yang turut disertai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Peningkatan dalam EV yang telah berjalankan tapi nak ditingkatkan. Dia telah setuju untuk adakan ibu pejabat di Cyberjaya dan akan operasi dari Cyberjaya. SpaceX itu 3 syarikat Malaysia telah terlibat dan untuk dalam projek itu. Jadi maknanya persetujuan dia untuk melabur secara besar dan dia telah bagi pengakuan untuk mengadakan kunjungan ke Malaysia dalam masa singkat. Anwar berkata pertemuan dengan Musk adalah satu perkembangan yang cukup baik kepada negara, terutamanya dalam bidang EV. Kemudian tentang Starlink, tentang internet access, connectivity, itu kita bersetuju. Ini akan memberikan ruang kepada semua kawasan luar bandar, sekolah, universiti untuk mendapat direct access internet secara yang murah. Dan walaupun 40 disediakan awal, tapi dia bagi pengakuan untuk memberikan keutamaan kepada Malaysia. Pengerusi Jawatankuasa Majlis TVET Negara, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan perlu melaksanakan dasar baru yang menggariskan gaji minimum RM2,000 sebulan untuk graduan kelulusan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. Beliau berkata adalah tidak adil apabila graduan TVET menerima gaji minimum RM1,500 seperti pekerja lepasan sekolah lain. Kalau lepasan SPM, SPVM masuk ke bidang industri,
diberikan gaji minimum RM1,500. Dasar majikan di seluruh negara, keluaran TVET juga diberikan gaji minimum RM1,500. Jangan tepuk sebab itu tidak adil kepada lepasan TVET. PM buat dasar baru, kelulusan keluaran TVET mesti diberikan gaji minimum RM2,000. Mengulas lanjut, Timbalan Perdana Menteri itu berkata, kebolehpasaran graduan TVET yang meningkat kepada 92.5% pada tahun ini membuktikan institusi tersebut bukan peluang pendidikan kedua. TVET harus diberikan keutamaan. Malah dalam perbincangan dalam majlis TVET, insya-Allah satu dasar baru oleh Menteri Pendidikan yang baru dengan kerjasama Menteri Pendidikan Tinggi, kerjasama 10 lagi kementerian untuk kita revamp. Negara kita akan menjadi negara maju insya-Allah di bawah kepimpinan Perdana Menteri Kerajaan Madani ini. Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, pemilihan pemain bola sepak Badrul Bakhtiar sebagai salah seorang calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya negeri atas tiket Perikatan Nasional dianggap membawa kelebihan kepada parti. Bagaimanapun, ujar Ketua Armada Bersatu itu, penglibatan Badrul sebagai calon tidak dapat dipastikan. Katanya, saya tidak tahu mengenai hal berkenaan kerana tidak terlibat dengan jawatankuasa pemilihan calon. Kalau betul dia Badrul menjadi calon, ia merupakan satu pemilihan yang baik kerana ada pengaruh dan boleh menarik anak muda terutamanya di Kedah. Sebelum ini, akhbar melaporkan Badrul berkemungkinan besar akan diumumkan sebagai calon PRN atas tiket PN di Kedah. Spekulasi itu hangat diperkatakan apabila Sabah FC mengumumkan Badrul akan meninggalkan pasukan itu, namun tidak memaklumkan sebab pemain berusia 35 tahun itu meninggalkan kelab. Pada masa sama, Wan Ahmad Faizal berkata, jika perkara itu telah diputuskan oleh pimpinan, ia bukan satu tindakan yang merugikan, sebaliknya menjadi kelebihan buat PN di Kedah. Sementara itu, Ketua Pemuda PN Ahmad Fadil Syahari turut memberitahu bahawa beliau belum mendapat informasi berkenaan penglibatan Badrul sebagai calon PN. Menurutnya, beliau tidak dapat hadir dalam mesyuarat perbincangan calon baru ini kerana berada di luar negara. Katanya, saya yakin sesiapa sahaja yang bertanding dengan menggunakan tiket PN akan mendapat kepercayaan pengundi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tampil mempertahankan Menteri Besar Sementara Kedah Sanusi Makno selepas pemimpin PAS itu dikritik dan dilaporkan kepada pihak berkuasa atas kenyataan yang didakwa menghina Sultan Selangor baru-baru ini. Beliau berkata dalam ucapan, Sanusi berkait pelantikan Menteri Besar Selangor diputar belit media. Serangan yang dibuat itu khususnya soal peribadi yang berlaku dalam ucapan Menteri Besar Kedah dan soal pelantikan Menteri Besar. Bukan soal nak hina Encik Raja. Bukan nak hina Tuanku Sultan Selangor atau negeri lain. Tak timbul pun. Ini soal percaturan politik. Bukan melibatkan pihak istana. Tetapi mereka cuba kaitkan dengan pihak istana. Sanusi baru-baru ini didakwa menghina Sultan Selangor berhubung pemilihan Menteri Besar negeri itu. Menerusi video ucapan yang tular di media sosial, Sanusi dilihat membandingkan Sultan Kedah dan Sultan Selangor dengan mengatakan Sultan Selangor memilih Menteri Besar yang cokiak. Berikutan itu, beberapa ahli PKR membuat laporan polis terhadap pemimpin PAS itu. Ketua Polis Negara, Razaruddin Hussein pada Khamis lalu berkata, pihak polis telah membuka kertas siasatan terhadap Sanusi. Razaruddin memberitahu pemberita bahawa kes Sanusi disiasat oleh pasukan petugas khas yang mengendalikan kes 3R, agama, raja dan kaum. Bagaimanapun, Sanusi sampai memohon ampun dan maaf kepada Sultan Selangor serta menjelaskan maksud sebenar ucapannya dalam satu ceramah yang didakwa telah diputar belit. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim memuji sikap Sanusi yang berani memohon maaf kepada Sultan Selangor. Saya menyanjung tinggilah walaupun berita itu dispin. Tapi yang berhormat Menteri Besar Kedah mengutus surat pada pihak istana memaklumkan apa yang berlaku dengan tidak ada niat pun untuk melakukan apa yang cuba dispinkan. Tuan Ibrahim juga berkata serangan bertali arus dilihat dilakukan terhadap Sanusi. Berikutan percaya Menteri Besar Kedah itu seorang yang hebat dari segi kepimpinan di negeri itu. Tuan Ibrahim mendakwa disebabkan itu Pakatan Harapan memberi tumpuan yang lebih kepada negeri jelapang padi itu dan tidak menumpukan kempen di Kelantan dan Terengganu. Serangan-serangan yang bertali arus khususnya kepada Menteri Besar Kedah Darul Aman. Terus Sanusi ini tiap malam cakap saja orang seram. Seolah-olahnya pilihan raya ni Sanusi seorang.
Pasal apa? Kerana hebatnya bukan saja kepimpinan, pencapaian yang sampai oleh Kerajaan Negeri Kedah zaman pemerintahan dia. Dan dia tahu Kelantan pada adatnya lah, mereka macam tak fokus di Kelantan. Bahkan saya turun di Kelantan, tak ada ceramah PS, tak ada. Di Terengganu demikian juga. Mereka cuba serang Kedah. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno menafikan dikenakan denda RM500,000 berhubung kes kecurian Nadir Bumi Disik. Dia juga bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail yang membuat dakwaan itu. Sanusi mendakwa kompaun itu bukan dikeluarkan kepada dirinya atau Menteri Besar diperbadankan tetapi kepada pihak ketiga. Menurut Sanusi, tanah di Kampung Chongsik milik Jabatan Perhutanan Negeri. Jadi apabila MBI mahu menggunakan tanah itu, ia memohon kepada jabatan tersebut. Maka satu permit penggunaan telah dikeluarkan atas nama Perbadanan Menteri Besar Kedah, dan Perbadanan Menteri Besar Kedah Incorporated ni telah melantik satu syarikat usaha sama untuk bangunkan ladang hutan. Bukan syarikat usaha sama itu pun yang dikompaun. Yang dikompaun ni pihak ketiga yang menceroboh dan membuat kegiatan mencuri. Bukan MBI, bukan syarikat usaha sama, tapi pihak ketiga. Pihak ketiga tu nama satu Cina. Jelas Sanusi, kompaun itu telah dikenakan ke atas seorang lelaki dari Kuala Kerai, Kelantan. Dia dilaporkan telah menunjukkan kepada media dokumen sokongan berkaitan kes itu. Saifuddin membuat dakwaan itu terhadap Sanusi pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya BN Pakatan Harapan Kedah pada Sabtu malam. Sanusi merangkap pengarah Pilihan Raya BN berkata dakwaan itu berniat jahat. Saya tak pernah diterima surat saman, surat kompon, tak ada. Kalau dia tulis, dia sebut sendiri, mana dia jahat. Dia bukan lagi bertujuan untuk berkempen, tetapi untuk mempamerkan kejahatan. Sementara itu, Sanusi berkata akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Setiausaha Agong PKR itu. Untuk tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini, saya telah mengarahkan pegawai saya untuk membuat laporan polis dan tindakan undang-undang akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Saya tak kira menteri tak menteri, saya akan saman. Menjawab Sanusi, Saifuddin berkata dia tetap mempertahankan dakwaannya itu. Bolehkah Sanusi namakan seorang lelaki warga negara Cina yang masuk melalui perakuan PAS ataupun visa pekerja dan sekarang bekerja dengan MBI Incorporated, dan pada Januari tahun ini lelaki ini telah ditangkap di kawasan Baling berhampiran dengan Sip. Saya nak tanya, biar esok dia jawab pula. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.